Itu kita start mukadimah ni. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salli wa nusallim ala habibina sayyidina Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Ta'ala. Kasih pada Muqtada yang Tengku Lumuh hari ini menyiapkan slide ataupun skrin untuk kita pancarkan slide. InsyaAllah kita masih lagi dalam buku kita Miftahul Malayu. Buku ni saja kita buat sebab nak suruh agar jati diri kita tak hilang. Sebab memanglah kita boleh ya kalau tak baca buku ni baca buku lain. Tapi macam itulah kalau baca buku lain tapi jati diri hilang, habislah. Sebab hari ni dekat-dekat musim pilihan raya ni kita tengok bila orang bercakap kita rasa macam, oi apa dia cakap macam tu lah. Dia kata pilih mana sama je, tak ada masalah. Kalau Islam tergugat, ada gugat apa? Sebab Islam duduk dalam diri kita. Apa masalah Islam nak tergugat bila duduk dalam diri kita? Kita ada Allah, nak tergugat apa? Nampak sangat dia tidak faham. Itu menyebabkan sekali dia tak nampak sejarah yang telah terjadi. Memang umat Islam masih Islam, tapi negara sudah tidak Islam. Pemerintahan, perjalanan tidak lagi Islam. Sistem sudah tidak Islam. Sebab Islam dia bukan macam agama lain. Saya tak tahulah agama lain, saya tak mahu orang. Tapi Islam adalah kehidupan. Islam huwal hayah. Islam adalah millah, kehidupan. Dia bukan religion yang macam orang barat faham. Islam adalah way of life. Walaupun ada orang kata Hinduism is way of life, itu claim yang dia orang nak claim, terserahlah, terpulanglah. Kalau Hinduism adalah way of life, dia akan semua sekali ada ekonomi Hindu, akan ada apa nama pentadbiran Hindu, akan ada politik Hindu. Begitulah Islam. Islam tidak pernah buang salah satu pun, termasuk semua benda lah. Jadi atas faktor itu kita kena belajar balik sejarah. Sebab kalau kita kenal apa pernah jadi dalam sejarah, kita akan tahu. Macam orang kata hari ni lah, kota kami tak ada masalah pun, tetap boleh sembahyang macam tu lah. Duduk di Pulau Pinang ni okey je, okey, tak ada masalah apa pun. Tetap peruntukan masjid cukup, tak ada masalah. Agama pun okey di Pulau Pinang ni. Kali itu cara fikir mudah sangat. Kalau gitu baik kata British dulu pun orang pergi Mekah serupa tu, masa British mari, orang boleh bayar zakat serupa tu. Masa British merintah dulu, masjid boleh sembahyang serupa tu. Kali itu Quran dia habis ya. Itu kita kata ini adalah sebab orang menampakkan Islam tu agama peribadi, bukan lagi agama daulah. Waktu hari ini kita kena kempen Islam itu agama daulah. Islam bukan agama peribadi. Daulah itu mesti beragama Islam, bukan individu saja beragama Islam. Macam tadilah duk tengok bergaduh dalam Facebook kan, gaduh pasal selatan Thailand. Apa kata di sana pun okey, tak ada masalah apa kan. Walaupun orang sana orang tak ada pemerintahan Islam pun okey orang Islam. Kita bukan bercakap pasal okey orang Islam tak okey orang Islam. Kita bercakap hari ni Islam mesti duduk di atas sebagai pemerintah. Islam tak boleh duduk di bawah sebagai
yang diperintah. Itu beza dia. Yang ni menyebabkan kalau kita faham. Yang inilah perjuangan yang harus kita ambil. Sebab tu penting faham sejarah. Kalau tak faham sejarah, habis. Kepentingan mempelajari sejarah tempatan. Saya ambil buku surat 2. Betul ni? Tidak dinafikan sejarah kehidupan Rasulullah, para nabi dan rasul serta para sahabat adalah ilmu sejarah yang paling penting berbanding sejarah-sejarah yang lain. Betul. Aham ala muhim. Belajar sirah Nabi, belajar sirah para sahabat itu paling penting. Tapi bukanlah menyebabkan kita tak boleh belajar sub-sub topik yang lain. Dan kena faham, kalau asyik fokus yang terlampau penting hingga ke yang penting pun terabai, salah juga. Kita kena faham, dia adalah tawazun, timbangan. Jadi kena belajar sirah Nabi, tapi sebab orang tak pernah sentuh langsung sirah kita, maka kena belajar. Namun, sejarah tempatan atau sejarah bangsa dan nenek moyang kita tidak patut sama sekali kita abaikan. Tak boleh kita abaikan sejarah nenek moyang kita. Kena ambil. Melalui sejarah bangsa nenek moyang kita, kita dapat mengenali bangsa kita sendiri. Baru kita kenal siapa kita. Bila kita kenal siapa kita, baru kita punya fokus jelas. Baru kita tahu apa harus kita buat. Dan baru kita tahu apa kelemahan bangsa kita yang tak perlu kita involve. Ini saya nak jelas benda tu lah. Orang Melayu, dia ada benda yang dia pakar, ada benda dia tak pakar. Orang Melayu ni pemikirannya cerdas. Dia boleh fikir benda-benda yang di luar jangkauan. Orang Melayu, dia tak boleh stick pada benda-benda kecil dan remeh-temeh. Orang Melayu, dia tak boleh fokus kepada benda-benda yang berkenaan dengan satu-satu benda yang dia terpaksa buat kerja tu lama. Dia tak boleh. Orang Melayu, orang yang suka berhibur. Orang Melayu ni, hiburan menjadi teras budaya dan kehidupan dia. Sebab tu kalau ceramah tak ada melawak, tak ada nyanyian, tak ada hiburan, orang tak minat, tuan-tuan. Jadi tu, kalau faham konsep tu, baru kita akan adun cantik. Baru kita tak akan compare. Selama ni saya duk dengar ada ustaz kata, orang Melayu ni lampak bangkit. Dia tak macam orang Arab. Kalau dia gerak untuk berjihad, mereka akan bangun. Kita ni ceritalah jihad macam mana, duduk macam tu. Betul? Memang itu kita. Tak boleh nak gerakkan kita macam orang Arab. Kita bukan jenis perongah macam orang Arab. Kita bukan jenis bebai macam orang Arab. Saya ni pergi mengaji Mesir. Benda yang, kalau saya kata, ustaz nak pergi Mesir balik, tak mau. Buat apa? Pergi jumpa dengan orang-orang perongah lagu tu, malas aku kan. Nampak tak? Di situ nak cerita bahawa perangai tidak sama menyebabkan natijah tidak sama. Mana boleh nak mengharapkan potato sama dengan sweet potato? Tak sama, tuan-tuan. Kalau diet, orang kata kita nak makan potato. Kita nak makan potato frame fresh. Daripada kita makan potato frame fresh, baik kita makan sweet potato. Sebab dia punya gizi dan nutrisi dia tak sama. Yang ni lemak tak banyak, yang ni dia tidak banyak fat, yang ni lebih rendah sikit kalori dia berbanding hak ni. Nampak wajah sama tapi tak sama. Kalau kita faham konsep tu, kita tahu orang Melayu tak akan sama. Sebab tu ada orang daripada luar negara. Ingat dulu masa berlaku perubahan, ketukar pimpinan, parti politik berpakat dalam Sheraton, tiba-tiba tukar kerajaan. Orang Indonesia pelik. Dia kata kalau Indonesia ni demonstrasi ni, kita tak boleh makan ayam kacang situ, mampu happy apa nak tukar kerajaan, tukar lah. Tak ada masalah, tak ada apa problem, relax tuan-tuan. Orang Australia pula pelik, tak ada jadi apa-apa, pertukaran tu cantik gitu. Oh tuan-tuan, itu kita kata orang tak faham kita. Jadi orang tak faham, orang judge. Tak apa orang judge, kita neri judge bangsa kita. Tak gitu teruk. Itu kata orang Melayu kalau berniaga tak pandai. Berniaga apa? Tengoklah. Bukan semua orang Melayu boleh berniaga semua benda. Ni bab dia. Itu kita kena kenal. Dah saya kenal ni, saya tahu lah. Sebab tu kalau orang kata orang Melayu akan buat peruncitan, tak boleh. Dia bukan industri dia. Habis tu orang Melayu kalau industri apa, dia akan jadi hebat. Industri membebaskan kreativiti. Tu dia akan pergi jauh. Perfilman, muzik, itu kreativiti dia. Berkenaan dengan animation, itu dia punya kepakaran dia. Benda-benda yang memerlukan kreatif, orang Melayu paling pandai. Kalau nak suruh dia berniaga detail retail ni, tu malaikat mau tutup, mana boleh lawan tuan-tuan. Tak boleh.
Tu bab dia. Lalu dia kata bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semula-mula kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukannya lebih berketurunan atau bangsanya. Tak ada takwa ya. Siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat, siapa yang paling amanah, siapa yang paling boleh menjaga apa yang diberikan Allah kepadanya, itulah bangsa yang paling hebat. Jadi di sini Allah sebut dah, laki-laki dengan perempuan pun tak sama, bangsa-bangsa pun tak sama. Bukan saja bangsa tak sama, suku-suku pun tak sama. Sebab tu orang bila cakap dia bercakap lah. Contoh, berkata orang Melayu suka berpecah. Orang Melayu suka berpecah. Saya punya opinion lain. Orang Melayu memang dia tak boleh duduk di bawah satu ketua, kerana dia banyak ketua. Dan orang Melayu dia akan ikut ketua dia masing-masing. Tapi yang penting ketua-ketua tadi boleh berpakat di hujung untuk bersatu. Tu ya. Politik Malaysia, orang kata tak mau politik perkauman. Tak boleh. Memang kita basicnya adalah etnik daripada dulu lagi. Setiap etnik kena ada ketua dia untuk menjaga etnik itu. Tak boleh kita mengharapkan semua orang bersatu dan jadi liberal. Tak boleh. Dia akan musnah. Tak boleh. Kita tak boleh buat setiap Amerika semua orang kena jadi Mak Saleh. Tak boleh. Macam yang berlaku di England, semua orang kena jadi orang putih. Tak boleh. Malaysia tetap kita mengekalkan. Orang Kedah tetap orang Kedah, mana boleh ubah. Orang Negeri Sembilan tetap orang Negeri Sembilan. Kelantan nak ubah, oh tuan. Orang Kelantan suruh kecek Johor, Mapuh tuan. Tu tak boleh ubah. Benda-benda demikian kita kena faham. Kalau kita faham tu, kita tak akan kata orang Melayu tak bersatu. Kita kata orang Melayu bersatu, tapi ada cara dia. Bersatu atas suku-suku dan kelompok masing-masing. Cuma yang penting ketua-ketua tadi tak bergaduh, baru dia boleh buat. Sebab Nabi sendiri pun tahu orang Arab tak boleh disatukan atas nama Rasulullah. Dia mesti disatukan atas nama kabilah yang menyokong Rasulullah. Tu beza dia. Kalau faham tu faham lah. Kan? Sebab tu ada bola sepak Johor, ada bola sepak Kedah. Sebab tu Johor kata bangsa Johor. Nampak tak tuan-tuan? Di situ bab dia. Kalau faham, kita rasa dia cantik, dia elok dah. Biar parti banyak pun, ada pejuang, ada apa lagi tuan-tuan. Tapi hujung sekali, tahu dah bila Islam tu gugat, pakat kumpul semua tuan-tuan. Buat satu persefahaman. Dan boleh kerjasama. Dulu nampak macam nak bergaduh sungguh. Dalam kawan tu kan. Itu unik. Yang orang tak nampak. Dan kita tak boleh duduk bawah satu ketua. Tak boleh. Kita jenis orang yang aku ada pandangan aku. Dia macam tu. Tapi ada orang boleh ikut. Dan jangan takut, akan ada orang ikut. Jadi tu bab dia. Jadi di situlah kalau fahamlah bahawa kita adalah merupakan laki-laki dan perempuan yang berbeza, kabilah berbeza, suku berbeza. Tak sama. Dulu saya agak bengang orang Kelantan. Saya mengaji dulu. Sampai dia berkata orang Kelantan ni kalau jumpa saing dia, tinggal tu kita. Betul? Bukan dia tinggal. Itu menunjukkan dia jaga sungguh kekuatan dia. Lain-lain sama ke orang Kedah jumpa orang Kedah tinggal kat orang Kelantan. Sama. Cuma sebab orang Kedah ni dia lak sikit tu. Itu. Tak ada. Mohong. Semua tu mohong. Itu semua persepsi. Kita kena faham molek. Sebab tu Allah buat kita berbangsa-bangsa, agar kita bersatu, tapi bukan di atas satu ketua. Kita boleh bersatu di atas banyak-banyak kabilah, banyak-banyak suku, tapi taat kepada Allah dan Rasul. Itu yang paling baik tuan-tuan. Dalam ayat Al-Quran di atas, Allah telah memberitahu bahawa tujuan Allah menjadikan manusia berpuak-puak dan berbangsa-bangsa supaya manusia mengenali antara satu sama lain. Juga bagaimana bangsa lain dapat mengenal bangsa kita sendiri tidak mengenali bangsa kita. Jadi bagaimana bangsa lain dapat mengenal bangsa kita jika kita sendiri tidak mengenal bangsa kita sendiri. Ini benda yang paling saya marah. Bila orang kutuk Melayu, kita mengiyakan.
tu teruk. Melayu ni mudah lupa. Betul, Melayu memang mudah lupa. Tak, Melayu mudah maafkan orang. Tu beza tu, lupa dengan maaf tu. Apa tak ingat, tak apa, dia tipu sikit-sikit okey ah. Biar terang mana sangat nak hidup. Lain. Kan. Waktu orang Melayu ni kalau buat apa-apa tak ada surat hitam putih. Betul? Pasal kita percaya pasal kita ada akhirat tu. Tak apa, nak tipu aku tak benar sangat. Akhirat tunggu. Tu. Saya dulu nak jual van. Tu baru saya tahu macam mana orang lain bermuamalah yang bukan bangsa Melayu. Van tu buruk dah, nak jual 10,000 van sekolah. Ada cina mai tengok nak beli. Okey, saya kata okey boleh. Okey abang, kasih buat satu surat. Saya kata surat apa? Dah bayar tak surat apa? Oh tak boleh, ni surat mesti ada. You macam ni pun mau surat ke kata? Tak boleh bang, kita bukan sama Melayu saja kita buat surat, sama Cina pun kita buat surat. Tuan-tuan. Nampak? Makna tak ada tolak ansur tuan-tuan. Sebab tu kita kata depa tak pernah ada masalah. Memang depa tak ada masalah daripada surat. Sebab dia kata apa? Ini yang kalau tak ada surat kena tipu. Bukan sama you orang, sama Cina pun tipu. Tuan-tuan kata apa? Jadi kita tak ada abad tu, kita percaya, tak apa, yakin. Sebab tu kita lihat bahawa benda-benda begini kadang-kadang kena diperbaiki, bukan kita terima. Tapi itulah menunjukkan bahawa percayanya kita pada orang lain. Kita tahu orang lain juga ada kebaikan. Kita yakin orang lain kalau salah boleh diperbaiki. Maafkan orang banyak. Maafkan orang. Tu saya tak percaya orang kata orang Melayu kalau bergaduh 10 tahun. Dah ada sekejap kalau pergi minta maaf sekejap lupa kan. Tak maaf saya silap dulu, salah cik, tak maaf. Maaf. Yang masalahnya tak mau berjumpa tu jelah. Ni dia. Okey, kenal bangsa kita sendiri dulu tuan-tuan. Kenal jati diri kita. Dan kita tahu dah kita bukan bangsa berterus terang. Kita bukannya ni bangsa berterus terang. Kita cakap lapik-lapik. Sebab tu mana ada bangsa lain ada syair, mana ada bangsa lain ada pantun. Pantun tu sebenarnya tujuan untuk menyebut rasa hati kita, tapi dengan cara tidak direct. Itulah tujuan pantun. Tengok nak mengorakkan kan panjang pantun kan. Nak bagi nak kata nak minat awak, tapi panjangkan pantun tu. Saya nak pantun tak kerti, tapi panjangkan pantun tu nak menyatakan hasrat hati sebab kita sangat malu. Tak terus terang. Dan kalau orang tanya, ada masalah dengan aku kan? Memang ada masalah, tapi tak apa kot, tak ada lah, okey jangan. Tu kita tak terus terang. Sebab tu kita perlukan lawak. Di lawak tu kita baru terus terang. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan mudah ya. Time berlawak tu lah terus terang. Hang lama tak nampak orang. Sombong dengan aku. Lawak tu terus terang. Maknanya kawan sampai terasa hati ya. Tak ada takkan hang terasa hati aku? Tak terasa, rasa sikit-sikit ya. Tu. Tu kena faham elok tu. Hak lawak tu. Baik. An Abi Hurairah dia kata baik. Dengan sebab itu Rasulullah sendiri berpesan agar kita mempelajari ilmu salasilah, iaitu ilmu sejarah susur galur keturunan kita. Belajar. An Abi Hurairah an Nabi SAW qala ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamikum. Dari Abu Hurairah Nabi SAW baginda bersabda, pelajarilah salasilah nasab kalian, di mana dengannya kalian dapat menyambungkan hubungan kekeluargaan kalian. Kita akan dapat hubung sebab kita tahu nasab turunan kita, tahu siapa dulu kita. Saya menurut kita, tok saya menurut kita. Sebelum saya masuk sekolah menurut kita. Tok saya tu miskin, tok wan saya pun miskin. Jadi kita tak tahu cerita. Lepas tu bila kita jumpa balik dengan keluarga, dia pun cerita. Naknya tok hang tak miskin. Tok hang dulu, tok nek hang pengulu kampung, kaya bukan main. Dia kampung tu dia jaga. Tapi sebab tok hang nak kahwin dengan tok wan hang, dia tinggal family. Apa kita tahu? Rupanya bukanlah membangsat daripada mana-mana. Rupanya tok saya juga adalah keturunan orang baik-baik yang kaya raya. Cuma sebab
Tok saya memilih untuk tidak bersama dengan pilihan Tok Nek saya, tak dapat lah. Itu ya. Tapi cerita tu penting untuk menyebabkan kita tahu siapa kita. Tak kenal. Payah. Sebab tu penting kenduri kenara ni. Kena pi tuan-tuan. Kematian. Nampak macam simple dia. Sebenarnya kita pi menziarah orang mati pun kita nak tengok orang mati. Kita nak jumpa orang hidup yang kita selama ni tak bertemu kecuali di masa mati. Kan? Betul? Wakil rakyat nak menang hak tu, mati, apa lagi? Nuri, nepi tuan-tuan. Masjid tak pergi mampu ya. Tu ya. Betul pegang orang kampung. Babak main siap tu. Itu habis. Tu ya. Tak payah cerita isu ni. Refugee telah tak payah. Tu semua mengarut semua tuan. Hatu jadi wakil rakyat bukan susah mana pun kan. Pastikan jalan di kampung okey, tak berlubang, tak ada orang tua jatuh lubang. Kan? Benang ya politik ni kalau ikutnya. Yang jadi susah ni pasal duk merawit macam-macam tu isu negara, kapal tak jalan terbang, itu jadi payah. Dah. Politik orang Islam, orang Melayu simple. Dia simple, mudah, tak payah fikir panjang. Jaga hubungan, pastikan orang rasa seronok tu ya. Sama kita juga. Orang nak menyebabkan kita ni jadi orang kata kita family man, senang ya. Ada kematian, kita hadir. Ada kenuri kita pergi. Itu ya. Pasal kenuri tu kita akan jumpa semua orang. Ni siapa dia? Ni siapa dia? Ni lah sepupu ayah hang. Oh, ya ke? Tak pernah jumpa pun. Tak pernah cerita. Ni dah baru nak cerita. Dah. Pergi, nuri. Yang tak pergi. Kena ada tuan-tuan. Okey. Lalu dia kata, di samping itu Rasulullah menceritakan bahawa kepada sahabat tentang asal-usul bangsa Arab supaya para sahabat mengetahui tentang asal-usul nenek moyang mereka. An Samurah bin Jundab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Sam Abul Arab wa Yafith Abu Rum wa Ham Abul Habash. Daripada Samurah bin Jundab, beliau yakni baginda meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, Sam nama anak Nabi Nuh. Nama Sam bin Nuh. Kan? Adalah nenek moyang bagi bangsa Arab. Sam bin Nuh keturunan Arab. Yafith adalah nenek moyang bagi bangsa Rom. Manakala Ham adalah nenek moyang bagi bangsa Habasyah. Tu. Jelas? Habasyah daripada Ham. Rom keturunan daripada Yafith. Sam bin Nuh keturunan Arab. Jadi tahu, tu. Ni kelebihan Nabi. Nabi boleh cerita. Ya ke? Tu. Macam padam. Macam Nabi cerita pasal isteri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan? Isteri Nabi Ibrahim kan ada dua kan? Sarah dengan Hajar. Hajar hamba yang dihadiahkan oleh raja yang zalim kepada Sarah. Sarah berjalan dengan Ibrahim di satu kawasan. Bila berjalan tu kawasan, raja tu tengok Sarah comel. Dia tengok Sarah comel, dia pun suruh Nabi Ibrahim mai dengan Sarah di istana dia. Bila mai di istana dia, dia pun tanya Ibrahim, man hadihi? Siapa perempuan ni? Jawab Nabi Ibrahim, hadihi ukhti, ni saudaraku. Mana adik aku lah. Nabi Ibrahim tidak bercakap terus terang. Kemudian Sarah bila cakap begitu, Nabi Ibrahim beritahu, apapun jangan pecah rahsia ni. Jangan beritahu hang isteri aku, kena beritahu hang adalah adikku. Dipisahkan. Bila dipisahkan, Nabi Ibrahim duduk satu bilik, Sarah duduk satu bilik. Raja tu mai tangan menyerama nak pegang dia. Dia pun berdoa pada Allah menyebabkan tangan raja tu keras. Tak boleh bergerak. Kan? Dia pun kata tolonglah lepaskan, jangan sampai aku keras. Maka Sarah pun berdoa, tangan dia pun dah tak keras. Tapi lepas tak keras nak pegang pula. Dia memang macam tu. Orang jahat dia tak boleh sekali. Kan? Bila nak pegang kali kedua, keras kali kedua, lagi teruk pada kali pertama. Dia kata babak kali ni aku tak pegang dah hang, lepaskanlah aku. Maka Sarah pun berdoa, lepaslah dia. Ginilah hampir balik nampak pelik hangpa ni.
Maka sebab sayang pada Sarah tu, sebab Sarah ni perempuan dia suka tapi tak boleh buat apa-apa, dia hadiahkan Hajar. Bila hadiahkan Hajar, Hajar pun menjadi hamba kepada Sarah. Itu cerita dia. Jadi daripada Hajar itulah lahirnya Ismail. Orang Arab baru tahu itulah asal usul Hajar. Siapa cerita? Nabi cerita. Penting ilmu asal usul ni. Jadi kita kena tahu asal usul. Sebab kalau kita tahu asal usul, baru kita rasa puas hati. Oh gitu asal usul kita. Oh macam ni kan. Itu syok tuan. Baik. Kemudian dia kata lagi, ilmu pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang telah berlaku pada masa lalu di tanah air kita sendiri adalah sangat penting. Ia mampu menjadi iktibar dan panduan bagi kita dalam usaha membentuk hala tuju masa depan. Dia nak politik kan? Kita kata, ada orang kata, kami akan bergerak sendiri dan menubuhkan kerajaan tanpa perlukan mana-mana sokongan daripada parti-parti lain. Sejarah menunjukkan di Malaysia ni tak ada parti bergerak solo boleh menang. Sejarah. Daripada tahun 55 pilihan raya sampailah sekarang tak ada mana-mana parti boleh menang tanpa ada gabung ataupun apa dipanggil? Kerjasama politik, tuan-tuan. Tak ada. 55. Bila Tengku bergabung antara MCA dengan parti dia, maka tahun 55 menyebabkan kursi yang ditandingkan 52 kursi. Tengku sapu 51 kursi. Tinggal satu kursi saja yang dimenang oleh parti PAS di Krian, tuan-tuan. Jadi maknanya gabungan itu penting. Tambah kita memang etnik, tuan-tuan. Jadi jangan nafikan Sabah Sarawak, tak boleh. Dia memang adalah gabung jalin. So di situ nak bagi faham apa? Tak boleh kata ke orang kuat sangat sebab Zuju nak gabung juga, tuan. Tenang-tenang sudah. Betul. Sebab tu saya bila tengok politik duk maki-maki orang ni, saya kata mereka ni maki tak ingat diri kan. Sebab ujung takkan boleh terbentuk tanpa ada gabungan tu ya. Siapa faham sejarah, dia akan menjadi baik kan. Sebab tu hari ni orang muda dia tak faham sejarah menyebabkan dia belasah, tuan-tuan. Tak ada adab langsung, tuan. Tambah boleh undi 18 pula. Lagi. Jadi benda-benda demikian kena ada sikitlah tahu sejarah kita. Itu sebab kita cerita pasal dekat-dekat pilihan raya ni lah. Begitu juga dengan sejarah tanah air kita. Macam saya cerita lah, kenapa Islam boleh berada dalam perlembagaan. Kena tahu apa itu 7 wasiat Raja-Raja Melayu. Kena jelas, kena faham. Semoga jangan diusik 7 wasiat ini dan jangan siapa honggak bagi keluar, tuan-tuan. Profesor Koke Kim sebelum dia mati, dia mempertahankan artikel 153. Dia kata benda ni tak boleh usik kerana ni fundamental yang telah dibuat sebelum kemerdekaan. Dia sendiri faham Cina. Cina kalau ngaji sejarah faham lah. Tu dia. Lepas tu sejarah penting. Sejarah ni adalah jati diri, tuan. Ni dia. Okay. Ketika Al-Quran diturunkan di Mekah, Allah telah menceritakan tentang sejarah yang pernah berlaku di Mekah sebelum kelahiran Rasulullah. Sebagai contoh, kisah Abraha dan tentera bergajah menyerang Kaabah di Mekah yang dinukilkan dalam surah Al-Fil. Kalau kita buka Quran pun sendiri, ada cerita sejarah. Surah Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kau sebutkan, tak kamu tengok macam mana berlakunya kepada tentera-tentera bergajah. Kalau baca tu tak faham. Bila tengok cerita, rupanya cerita Abraha datang daripada Yaman nak musnahkan Kaabah sebab nak gantikan supaya Kaabah itu dapat didirikan di tempat dia. Orang boleh pergi tawaf di sana daripada sibuk tawaf di Mekah ni. Yang menarik cerita tu paling power sekali adalah bila dia tawan saja binatang ternak yang dimiliki oleh orang Arab, datanglah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun datang jumpa Abraha. Abraha, serah baliklah kambing semua ni. Ya kah? Boleh? Tu kalau aku serah nak buat apa? Tak ada, aku nak minta kambing semua lah. Ya kah? Hang tak meminta aku supaya tak serang Mekah. Ni. Hang tak meminta kah supaya aku tak mau serang Mekah? Apa jawab Abdul Muttalib? Mekah ni ada tuan dia. Tuan dia jaga. Aku kena jaga kambing rakyat aku. Kalau hang nak serang, hang depan dengan tuan dia. Jelas. Hak mana kerja Allah tak payah campur. Taulah Allah Ta'ala uruskan dia. Kita buat kerja kita ya. Itu terbaik.
Okay, sekali sungguh Abraha datang, Allah turunkan ababil. Tu ya. Tu kerja Allah Ta'ala. Tapi cerita tu menariknya adalah ada satu buku ditulis, Lasna fi asril Abraha. Kita bukan hidup di zaman Abraha. Semua benda kita nak kena serah pada Allah Ta'ala. Jadi di situ faham, ada part tak boleh serah pada Allah, ada part kena serah pada Allah. Part yang kita boleh usaha, tak boleh serah pada Allah. Saya selalu orang duk kata, baca doa ni Ustaz nak kaya. Tobat tuan-tuan, baca doa tu 10 tahun takkan kaya. Pasal apa? Logik, analogi ni simple dia. Siapa boleh jamin makan doa makan boleh kenyang? Nasi duduk tepi, baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Kenyang tak tuan-tuan? Kalau orang tu kenyang, buah nampak sekali tuan-tuan. Takkan kenyang. Habis tu, kena tetap ambil makanan buah dalam mulut lah. Sebab doa tadi bukan untuk kenyang. Doa tu untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah Ta'ala. Jangan salah guna doa. Macam orang kata, baca doa ni nak kaya. Kalau hang baca doa ni, taubat tak kaya. Sebab doa itu untuk keberkatan dalam kekayaannya. Tapi kerja kaya, hang kena buat. Itu, nak naik pangkat. Ustaz ada doa-doa naik pangkat. Buat nampak tu. Tak ada. Yang ada, kena kerja rajin, buat benda betul, sistem kena betul, barulah sandak dengan doa. Itu betul. Jadi buat tu kena jelas. Kalau tidak, tak jelas. Jadi cerita tadi, maka kita pun tahu, ada tu, diserang Kaabah tu, ada. Ini sejarah dia. Kemudian barulah lahir Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan lupa, cerita Abraha nak serang Kaabah, Allah Ta'ala selamatkan Kaabah. Tapi pernahkah ada tuan-tuan tahu ada cerita Kaabah pernah diserang dan pintu Kaabah diwak lari, Hajarul Aswad diwak lari, dan orang dibunuh, disumbat dalam telaga Zamzam begitu banyak. Pernah ada peristiwa itu. Jadi nak cerita apa? Ada dua perbezaan di situ. Nampak? Dalam tafsir pun ada cerita. Kenapa Allah Ta'ala selamatkan Kaabah semasa Abraha nak serang? Tapi kenapa Allah membiarkan Kaabah diserang oleh satu puak Syiah di satu zaman? Kenapa? Maka ada ulama tafsir jawab. Ulama tafsir kata, sebab zaman Abraha nak serang Kaabah tu, Nabi baru nak dilahirkan. Kalau Allah tak bantu sekali dengan Nabi, Nabi akan terhapus tuan-tuan. Tapi dalam kejadian berlaku selepas itu, Syiah menyerang Kaabah untuk menunjukkan umat Islam sudah ada kekuatan, mesti berlawan balik untuk menguatkan Islam. Jadi itulah, benda yang kita ada kekuatan, Allah tak akan bantu. Benda yang kita tak ada kekuatan, kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ni orang buat, dah buat teknologi dah semua tuan-tuan, tiba-tiba banjir juga, barulah serah pada Allah. Tapi kalau tak buat apa-apa, angkat tangan minta doa, yang tu malang tuan-tuan. Tu tak boleh. Tu Islam tak bagi. Faham kejadian sejarah ni menyebabkan kita lagi jelas apa yang kita nak kena buat, baru kita faham Islam lagi bagus tuan-tuan. Baik. Maka Rasulullah juga menceritakan kepada para sahabat tentang sejarah berlaku di mana Mekah ketika baginda masa kecil. An Abdurrahman bin Auf anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syahidtu hilfal mutayyibin ma'a umumati wa ana ghulam fama uhibbu anna li humran na'am wa anni ankuthu. Dari Abdurrahman bin Auf, beliau meriwayatkan dari Nabi bahawa baginda bersabda, aku menyaksikan peristiwa perjanjian mutayyibin bersama bapa-bapa saudaraku ketika aku masih kecil. Aku tidak suka, yakni membatalkan perjanjian tersebut, walaupun aku mendapat unta merah sekiranya aku harus membatalkan perjanjian tersebut. Ini satu perjanjian yang pernah jadi di zaman Nabi masa kecil tuan-tuan. Perjanjian yang sangat baik, dipanggil halful fudul. Perjanjian yang menyebabkan pada masa itu supaya orang tidak buat zalim. Dia ada cerita lain, nanti saya cerita tuan. Cuma nak cerita bahawa Nabi pernah cerita apa terjadi masa kecil. Satu perjanjian untuk tidak buat zalim kepada orang yang datang ke Mekah. Perjanjian itu perjanjian yang baik, walaupun mereka semua itu penyembah berhala. Nampak? Jadi bab tu yang harus kita faham. Hal ini berbeza dengan bangsa-bangsa lain di dunia seperti Arab dan Parsi, di mana mereka sangat peka dan menguasai sejarah bangsa
Duduk tak mana dia di mai kono ni. Duduk atas ni. Jadi dia ni nota kaki kot. Okey, jadi maknanya berbeza dengan bangsa lain lah. Bangsa-bangsa lain dia mengambil tahu hal sejarah bangsa dia. Bangsa kita lah agak kurang sikit. So mari kita ni baliklah. InsyaAllah saya dalam misi, doakan saya tuan-tuan, dalam misi nak bongkar balik sejarah-sejarah kita. Nak ambil balik artikel-artikel, kajian-kajian, benda-benda yang orang tak pernah cerita, supaya kita dapat balik, oh tani duduk dia, tani duduk dia, tani duduk dia. Semoga jelas tuan-tuan apa yang harus kita fahami tuan-tuan. InsyaAllah benda tu akan terdedah lah sikit masa lagi. Benda dah ada, cuma tak di present pada orang secara public tu ya. Saya duduk tengok, saya pun kadang-kadang nak marah pun tak boleh juga, sebab sebenarnya kajian banyak, cuma kajian tu berada di universiti dan tersimpan di rak. Siapa nak pergi buka tuan-tuan? Kalau tuan-tuan saja-saja nak masuk universiti buka, tak ada pasal kata nak buka apa. Masuk library orang nak tidur, orang nak baca. Saya pergi pustakaan tu, dia ada satu tempat bahagian yang kajian tu, maknanya master, PhD. Yang tu kita tak boleh pergi buka aku suka, kita kena serah kad matrik kita kena masuk, kena ambil satu buku saja. Syarat dia pula tak boleh fotokopi. Banyak syarat tuan-tuan. Kadang-kadang kita fikir ni jadi susah orang ni, sebabkan orang nak ambil bahan tak boleh. Sebab itu adalah bahan yang dibuat untuk kajian, untuk dapatkan master dan PhD. Jadi bukanlah satu bahan yang nak cuba disebarkan secara cepat tuan-tuan. Saya haraplah kajian-kajian lebih banyak, macam dalam jurnal-jurnal yang ada tu, lagi banyak kajian-kajian yang boleh diketengahkan tu. Alhamdulillah lah, dapat kita kenal betul-betul kan, baru kita akan dapat rasai. Antara benda yang nak kaji sangat adalah benda-benda berkenaan dengan yang sangat hidden lah, yang sangat hidden tentang sultan-sultan soleh. Tu kita, sebab selama ni dalam pemikiran kita sultan memang jahat. Tu orang semua akan agree bila kata sultan mana boleh pakai. Sebab mentaliti kita dah ditanam sultan tu jahat. Tapi kita nak betulkan, rupanya sultan-sultan ni adalah sultan yang baik. Dan ada zaman sultan yang jahat. Tapi biasalah orang akan highlightkan yang jahat tu sebab nak jatuhkan dia, macam tu lah. Tapi sultan jahat pun dia tetap masih dalam kerangka tuan. Nanti kita ceritalah kaitan macam mana dengan keadaan zaman itu, apa pelibatan kita dari segi dunia, itu semua ada kaitan tuan-tuan, insya-Allah. Jadi ambil masa sikitlah tu dia. Jadi itulah yang kita harus faham. Pengabaian sejarah antara kelemahan bangsa Melayu. Nanti kita masuk tajuk tu insya-Allah, pengabaian sejarah antara kelemahan bangsa Melayu. Wallahu taala alam. Cukup sekadar itu. Inilah kitab Miftahul Melayu. Terima kasih pada Murtadalah yang tungkuh lumus cari buku, beli kan, lepas tu dapatkan buku kan, kemudian cari pula wayar ni nak buat, ni bukan kerja ringan ni. Patut dia dibayar tuan-tuan. Bayarlah sikit kat dia tuan. Puan dia kesian kat dia kan, naiklah gaji sikit kan. Ini maknanya semoga dia boleh buat kerja lagi baiklah, insya-Allah. Kita ni kerja agama free semua kan, betul-betul free sabilillah kan. Tapi itulah tera-tera free sabilillah dia pun jalan jugalah, alhamdulillah kan. Tapi appreciate sikit mereka ni buat kerja fi sabilillah kan. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat dan kebaikan. Terima kasih dan Murtada sekali lagi, mudah-mudahan dia jadi jariah soleh lah untuk dia. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang dia cuba pamerkan ni, kita dapat kefahaman, dia dapat pahala, dia dapat manfaat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada tuan-tuan semua. Ada tabung sana tuan-tuan untuk Ustaz Pro. Siapa nak bagi semangat ada tabung. Ada, mudah-mudahan dengan semangat tuan-tuan dapat kami teruskan untuk menampilkan bahan-bahan yang lebih baik dan juga fakta-fakta yang lebih bagus untuk dibawa ke tengah, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bi ta'wil. Alhamdulillahirabbil alamin.